bab 3 tu kegravitian, KBSM tak ada, tapi awak belajar tajuk kegravitian. Okey, tengok muka surat 4 Roman. Okey, bab 4 haba. Kalau ikutkan buku lama pun, KBSM pun bab 4 ni adalah haba. Okey, bab 5 gelombang. Kalau dulu KBSM, gelombang ni dalam tingkatan 5 bab 1. Tapi awak dah belajar dulu. Okey, bab 6 adalah cahaya dan optik. Kalau dulu tingkatan 4 KBSM cuma ada 5 bab. Bab yang akhir tu adalah cahaya. Cikgu tak dengar. Hello? Cikgu lag. Line cikgu. Cikgu. Line tak clear kot. Hui. Hui hui. Hui. Ya. Dah okey belum? Okay dah. Dah. Alright. Oh, bawa bertenang. Memang macam tu. Pernah tak sekali masa mengajar matematik, masa cikgu duduk kat sekolah. Tengah mengajar sedap ni, cakap sampai serak-serak suara ni, rupanya dah terkeluar pun. Sedih Macam itulah kehidupan kita Okey, jom kita mulakan bab 1. Okay, sebenarnya kan cikgu lebih suka kalau awak buat nota dulu. Contohnya bab 1.1. Okey, bila dah buat tu, bila cikgu tayangkan PowerPoint, yang mana perlu tambah, kita just tambah dekat nota. So macam lebih cantik macam tu lah. Okay, lepas ni cikgu nak sebelum kita masuk subtopik tu, awak dah buat nota. Boleh tak? Boleh. Awak tak ada pilihan pun, memang kena buat. Okay, you no choice, okay, kena buat. Boleh. Alright, so kita akan teruskan dengan 1.1. So cikgu akan present. Nanti bila dah habis, macam cikgu tanya, ada soalan tak? Okay, baru tanya. Boleh? Okay. Alright, Okay. tengok kuantiti fizik. Boleh nampak semua kanak-kanak Ribina? Boleh. Okay. Okay, kalau dalam buku teks awak muka surat 4, kuantiti fizik. Okay. Okay, laman informasi ni pun sama macam dalam muka surat 3. Okay, pengukuran memainkan peranan yang penting dalam penyiasatan fenomena alam. Okay, dan mencipta pelbagai peralatan moden. Okay, untuk menyelesaikan masalah kehidupan. Okay, penciptaan Cik punya ni tak hidup pula. Alright. Okay, penciptaan peralatan moden yang canggih seperti GPS, seismometer, komputer, telefon pintar dan sebagainya membantu manusia dalam pelbagai bidang. GPS merujuk kepada sistem yang menentukan kedudukan seseorang atau suatu tempat. GPS menentukan kedudukan melalui pengukuran masa dan jarak menggunakan satelit yang mengelilingi bumi. Kejituan dalam pengukuran masa dan jarak adalah amat penting dalam GPS untuk menentukan kedudukan tepat. Okey, anda kata cikgu terkeluar kan? Mana dah tahu kan? Tolong bagi tahu dekat Telegram Okey, next. Baik. Okey, pada awal tamadun, manusia menggunakan pemerhatian mudah seperti kedudukan bintang dan kejadian malam dan siang untuk menentukan masa. Awak pun pernah belajar pasal bayu laut, bayu darat, okey? Itu semua ada konsep fizik dia, okey? Contohnya kalau kita jalan dekat kawasan yang panas, kita dalam kereta, kita nampak depan kita tu macam ada air-air, betul tak? Itu pun menerangkan, fizik boleh menerangkan macam mana kita nampak macam tu, okey? Okey, ini adalah alat-alat awal yang kita gunakan untuk pengukuran masa. Pernah tengok tak? Yang ni pernah tengok tak? Pernah. Pernah. Okay. Aku rasa yang air ni macam jarang je kan? Yang ni ada. Yang ni kita pernah tengok lah. Okey. Dulu kita ukur, kita guna apa ni? Cubit pun ada. Okey, satu kaki. Tapi sekarang pun masih guna satu kaki kan? Okey, 1 feet ke atau ini span, foot. Okey, jengkal Okey. Next. Okey. Yang ni boleh ukur tak? Makanan kita boleh ukur tak? Kesedapan, kecantikan, benda yang kita tak boleh ukur.
Tapi suhu ni boleh ukur tak budak ni punya termometer ni? Boleh. Boleh. Jadi apa sebenarnya kuantiti fizik tu? Mana lebih sedap? Kadang-kadang ada yang suka roti canai, ada yang suka nasi lemak. Jadi benda ni adalah subjektif. Okey, tak ada alat untuk mengukur. Okey, nak ukur rasa macam mana? Nak guna alat apa? Kecantikan nak guna alat apa? Tak tahu. Tapi kalau suhu, kita boleh menggunakan termometer. Okey, ada perkara yang boleh diukur seperti suhu dan ada yang tidak boleh diukur seperti rasa dan kecantikan. Okey. Sini. So, apa maksud kuantiti fizik? Okey, kuantiti fizik ialah kuantiti yang boleh diukur. Okey, mana hilang pen? Buat. Okey, kuantiti yang boleh diukur ataupun kita boleh kira pada sesuatu objek ataupun fenomena. Kalau ukur dan boleh kira, mestilah menggunakan alat. Okey? Okey, berat sebuah buku, berat ialah kuantiti fizik dan buku adalah objek yang boleh diukur. Sudut pembiasan, sudut ialah kuantiti dan pembiasa adalah fenomena. Macam mana nak ukur sudut? Guna apa? Guna apa? Protector. Ya, protektor. Okey. Okey, ini ketinggian Gunung Kinabalu boleh ukur. Okey, 4095 meter. Kemudian ni masa boleh diukur. Okey, kemudian jarak 100 meter adalah jarak boleh diukur. Alright. Yang ni 49 km per jam halaju dia. Kita boleh ukur. Okey. Okey, dalam mempelajari fizik, kita perlu menjalankan penyiasatan. Kita kumpul maklumat melalui pemerhatian dan mengambil ukuran. Apakah kuantiti fizik yang berkait dengan kereta ini? Okey, apa yang kita boleh ukur di sini? Kuantiti apa yang kita boleh ukur bila tengok gambar kereta ni? Kelajuan, betul lagi? Berat kereta lagi? Size. Okey, saiz maksudnya panjang kan. Kalau saiz tu dia terlalu general. Maksudnya ketinggian, lagi kelebaran. Okey. So macam-macam yang kita boleh ukur di sini. Okey. Alright, kita tengok macam mana apa itu kuantiti fizik, iaitu kuantiti yang kita boleh ukur dan mempunyai unitnya yang tersendiri. Okey. So dia ada unit lah. Hasil pengukuran suatu kuantiti fizik boleh dinyatakan dalam magnitude dan juga unit. Contoh, jisim kita. Bukan berat Kenapa cikgu cakap jisim tu bukan berat? Berat ada kaitan dengan apa? Awak dah belajar belum pasal berat? Dah. Berat ada kaitan dengan apa? Gravity Yes, dengan gravity. Tapi kalau jisim, apa yang ada di badan kita ni adalah jisim. Okey, bayangkan kalau kita naik ke bulan, jisim kita berubah tak? Tak. Jisim tak berubah. Tapi apa yang berubah? Berat. Berat kita di bulan adalah 1/6 daripada di bumi. Okey, kalau dekat bumi, katakan jisim kita 60 kg, bermaksud berat kita adalah 600 Newton. Bila naik ke bulan, dia menjadi 100 Newton. Okey, jadi sebab itulah kalau awak Keluar lagi. Halo. panjang buku, panjang kita boleh ukur. Menggunakan apa? Cikgu ulang balik ke? Tadi cikgu lag. Okey, sekejap. Ulang balik yang mana? Yang pasal berat tu Dekat bulan 100 Newton tu. Okey, kalau kita dekat bulan 100 Newton, jadi macam angkasawan dia akan naik ke bulan, dia akan pakai pakaian yang berat. Okey, kalau tak dia akan terapung. Okey. So kat sini panjang buku. Panjang buku boleh ukur guna apa? Baris. Sentimeter. Yes, pembaris meter. Magnitude adalah nilai. Nilainya apa kalau magnitude? 20. Dan unitnya adalah sentimeter. Okey. Alright, laju kereta.
Ini adalah kuantiti fizik, laju kuantiti fizik. Dan 90 adalah magnitude, kilometer per jam adalah unit. Okey. Anda telah mempelajari kuantiti asas fizik semasa di tingkatan 1. Cikgu baru sebut tadi kan? Okey, bolehkah anda mengenal pasti kuantiti asas fizik dalam rajah 1.2? Tengok 1.2. Ada 1.2. Surat 4. Sampai yang mana satu tu? Tu dekat sini pun ada. Yang mana kuantiti asas fizik? Cuba sebut. Yang mana? Masih. Masa. Okey. Masa lagi? Arus Apa? Suhu. Lagi? Panjang. Panjang. Lagi? Arus elektrik. Arus elektrik. Lagi? GC. Jisim. Okey. Lagi? Itu je. Pecutan. Ya, kau pecutan. Dah lupa lah ni. Keamatan? Ketumbatan? Ya ke? Ketumbatan apa dia punya unit dia, ketumbatan? Awak dah banyak lupa. Yang tadi cikgu tanda tu betul, tapi ada benda yang kita belum tanda kat sini. Ni suhu ni ada tadi. Isi padu. Mana isi padu? Ya ke isi padu? Macam mana nak cari isi padu? Macam mana nak cari isi padu? Panjang, Panjang dan lebar tinggi. lebar, darab, tinggi. Ini melibatkan 3 gabungan kuantiti asas. Mana boleh? Dia dah gabung semua tu, tak boleh. Kalau panjang maksudnya kita ukur berapa kali? Sekali je, betul tak? Contohnya 10 meter. Ada lagi ke tambahan-tambahan dia? Tiada. Kalau masa? Katakan 10 saat. Adakah kena darab dengan apa-apa? Tak ada. Ada. Okay, so kita tengok dulu kuantiti asas fizik yang awak dah lupa. Okay, tengok aktiviti 1. Anda dibekalkan sebongkah kayu, gunakan ini kalau buat dekat lab memanglah kita boleh cikgu boleh minta awak ukur, okey. Jadi kat sini kita tengok kuantiti yang boleh diukur iaitu tebal, jisim, okey, yang menggunakan kaedah menghitung luas isi padu. Yang ni maksudnya kita kira dekat lab sebenarnya ni, benda ni, okey. So tak payahlah. Ini kuantiti yang boleh ditentukan. Kalau kuantiti yang boleh diukur terus, contohnya tebal, betul tak? Tebal buku, panjang buku, lebar buku. Tapi kalau isi padu dengan luas, kita nak kena cari panjang, cari lebar. Itu menggunakan kaedah menghitung. Okey, luas dan isi padu menggunakan kaedah menghitung. Okey, so kita teruskan. Alright, kuantiti fizik ialah kuantiti yang boleh diukur. Ada terbahagi kepada 2 di sini iaitu kuantiti asas. Kuantiti asas adalah kuantiti fizik yang tidak dapat ditakrifkan. Tidak dapat ditakrifkan dalam sebutan kuantiti fizik yang lain. Tapi kalau kuantiti terbitan, dia dihasilkan daripada kuantiti asas. Kuantiti maksudnya banyak kuantiti lah kan? Okey, melalui pendaraban ataupun pembahagian ataupun gabungan. Bermaksud kita menjalankan operasi kepada kuantiti asas ni. Kuantiti asas satu sahaja dan tak boleh buat apa-apa dengan dia. Okey, tapi kalau kuantiti terbitan, kita boleh gabungkan dia secara darab, bahagi ataupun dua-dua sekali. Okey, boleh faham tak yang ni? Faham. Boleh. Contohnya Cikgu, ada kalau orang nak panjang, ada orang masuk. Cikgu kena stop sharing dulu. Cikgu dah buat auto sebenarnya tapi dia masih lagi degil dia masih lagi degil dah suruh accept lagi. Okey, dah masuk belum semua? Okey, kejap, tunggu kejap. Ada lagi tak nak masuk? Rasa okey kot kan? Malaysianya tak boleh masuk ke? Kejap, siapa ni? Kejap, siapa yang message ni? Sian. Sekejap Sekejap ya.
Okey, Dai yang tak dapat masuk tadi dah masuk kan? Kejap. Afham Hakim. Okey. Belum. Dah masuk belum tu? Dah Afham ni. Afham ke? Sekejap tunggu sekejap. Okey, cikgu teruskan Afham ada? Okey dah. Isyah dah. Ada ikut dah lama ada. Oh dah lama? Lah sianya cikgu kau. Okey. Teruskan lagi. Okey. Alright. Tengok kuantiti asas. Ada benda yang awak lupa tadi iaitu keamatan berluminositi. Keamatan cahaya. Okey. So sini awak tengok. Panjang tadi awak teka betul. Jisim, masa, arus elektrik, suhu, keamatan berluminositi dan kuantiti bahan, bilangan dia. Okey. Jadi kat sini okey. Panjang kita biasa guna simbol L, jisim awak pun pernah guna simbol dia M, masa T, arus elektrik I, okey I besar okey I, suhu T, kadang-kadang kita pakai theta tapi untuk yang standard kita pakai T. Okey, luminosity L dan kuantiti bahan biasanya bilangan kita pakai N. Okey, panjang kita guna pembaris meter, unitnya meter. Okey, jisim neraca 3 alur. Ni pernah tengok tak ni neraca 3 alur ni? Pernah. Okey, kan kita adjust dia kan? Okay, yes. So unitnya adalah kilogram. Okey, masa menggunakan jam randik sama ada digital ataupun analog. Okey, SI unit kita adalah saat. Okey, arus elektrik menggunakan ammeter, unit ampere. Okey, suhu menggunakan termometer dan unit adalah Kelvin. Siapa tahu 0 darjah Celsius sama dengan berapa Kelvin? Tahu tak? Tak tahu. Okey, tak tahu ya. Okey, kalau 0 darjah Celsius sama dengan 273 Kelvin. Okey, awak akan belajar detail nanti pasal ni dalam tajuk heat, ada tajuk Haber. Okey, so yang alat pengukur untuk keamatan cahaya tak ada. Dia ada tapi alat dia tu tak ada, kita tak ada gunalah. Kita tak guna dekat lab kita dan unitnya adalah candela. Okey, so ini adalah kuantiti bahan mol. Okey. Jisim lah, kuantiti jisim kita guna mol. Okey, next. Memperlihatkan kuantiti terbitan dalam sebutan kuantiti asas dan unit asas SI. Okey, apakah yang ditunjukkan oleh meter dalam rajah? Ni awak naik kereta dengan ayah awak ni, awak tengok meter ni. Ni apa ni? Kelajuan dia, betul tak? Okey, siapa boleh bagi tahu cikgu apa formula nak mencari laju? Siapa ingat? Jarak bagi masa. Yes. Jarak bahagi dengan masa. Jarak kuantiti asas atau terbitan? Terbitan. Tak nak laju. Jarak ukur dalam meter. Jarak 1 meter, 2 Kuantiti meter. asas. Yes, kuantiti asas. Meter, unit kita adalah meter. Masa kuantiti asas ke terbitan? Asas. Unit kita? Saat. Saat. Okay, jadi apa unit untuk laju? MS Yes, ini kuasa berapa? Kalau tak tulis bermaksud kuasa 1. Okey, ni pula kuasa 1 kan? Jadi kalau pindah ke atas jadi MS -1. Okey, jadi ini menunjukkan laju kereta ialah 80 km per jam. Okey. Dalam masa 1 jam dia boleh pergi jaraknya adalah 80 km. Bagaimana mengira laju? Ini yang awak dah belajar. Tingkatan berapa belajar formula ni? Form 1. Form 1. Okey. So, kita tahu jaraknya adalah 80 km dan masanya adalah 1 jam. Okey, kita boleh buat macam ni tau. Kalau kita nak buat unit, okey, kita boleh buat 80 km per jam. Okey, per jam macam ni. Ataupun kita boleh tulis 80 km per jam. Macam ni pun boleh. So, kita terima dua-dua jawapan. Okey.
Okey, jadi kuantiti fiziknya adalah kuantiti fizik laju diterbitkan dari dua kuantiti asas iaitu jarak dan juga jarak tu panjang lah. Okey, panjang dan masa. Okey. Ini namanya kuantiti terbitan. Jadi laju adalah kuantiti terbitan. Dia gabung banyak-banyak kuantiti asas dan dia jadi kuantiti terbitan. Okey, rumus digunakan untuk memperihalkan kuantiti terbitan dalam sebutan kuantiti asas dan seterusnya menentukan unit asas SI. Okey, dia kata teliti contoh Rajah 1.4. Tengok muka surat 7. Okey. Ada yang dia kosongkan kan dekat aktiviti 1 tu kan? Ke abang-abang akak awak ada isi jawapan kat situ? Kosong. Kosong. Bagus. Cikgu tak bagi dia orang tulis. Okey, sekejap ya. Okey. Jadi contoh kat sini kat bawah tu yang warna apa ni oren-oren tu. Okey, kuantiti terbitan, contohnya ketumpatan. Awak pernah belajar tak pasal rumus ketumpatan ni? Tak pernah Okey. Simbol untuk ketumpatan adalah rho. Rho kita tulis macam ni rho. Okey. Sama dengan M tu adalah untuk apa M? Math. Mass tu adalah jisim kan? Ha. Jisim bahagi dengan V tu apa? Isi padu. Isi padu. Isi padu. Yes. Volume. Ya, boleh isi padu lah. Jadi ini kita gunakan simbol M, isi padu guna V. Okey, jadi kan jisim ni memang dalam SI unit. Nampak tak? Dalam unit asas kan? Tapi isi padu ni kuantiti asas ke? Tak. Tak. Bukan. Macam-macam isi padunya. Panjang, darab, lebar, darab, tinggi. Ini semua meter. Nampak tak ni? Okay. Nampak. Macam tu. Jadi kita tahu kalau isi padu ini meter, darab meter. Ada berapa kali meter tu? 3. Okay, jisim kita unit apa jisim? Jisim unit kg kan? Apa gram pula? Kilogram. Okay, isi padu kita M darab M, M kuasa 3. Yes. Lepas tu kalau kita naikkan ke atas kuasa 3 ni jadi apa? Negatif 3. Yes. Geram pula dengan pen ni tau. Sekejap sabar tengah buat bertenang ni. Okey, 3. Jadi kita dapat kg per meter cube. Okey. Macam gini. Boleh tak? Boleh. Okey. Boleh. Okey, ni diukur buku fizik ni. Okey. Panjangnya 30 cm, lebarnya 22, tebalnya 3. Boleh cari apa ni? Panjang, lebar, tebal. Isi padu. Isi padu. Yes, pandai. Hello? Panjang, lebar, tebal, titi, asas. Hilang. Tadi suara cikgu hilang sebentar. Okey, hilang sebentar. Sekarang dah ada kan? Okey, dah. Cikgu rasa cikgu tak boleh duduk atas ni, duduk kat bawah lepak-lepak depan TV. Tu baru ada line. Bukan tengok cerita Korea pula kan. Tak baik betul. Okey, jadi cm darab cm. Jadi apa? M kuasa 3. cm kuasa 3. Okey. Okey, bagaimana menentukan luas? Luas panjang darab lebar. Okey. So dapat sentimeter kuasa 2. Kalau isi padu, darabkan semua dapat sentimeter kuasa 3. Ini yang asas. Okey, awak dah pernah ukur semua, tak ada masalah lah cikgu rasa. Okey. Jadi luas dan isi padu adalah kuantiti terbitan sebab dia menggabungkan kuantiti asas. Okey, kalau luas 2 kuantiti asas dan menggunakan pendaraban. Kalau isi padu menggunakan 3 kuantiti asas menggunakan Cikgu?
Okey, jom kita buat sama-sama. Baik. Okey. Boleh dengar tak? Boleh. Boleh cikgu kerja ada kerja tak ada. Cikgu kena tukar. Sekejap cikgu cuba tukar cikgu punya Unify. Unify pun macam sekejap Boleh. Silakan. Cikgu tukar Unify pula. Mana dia? Ni cikgu pakai hotspot je sebenarnya ni lagi kuat pula. Boleh dengar cikgu? Boleh. Boleh. Okey, jom sambung lagi. Okey, ini dalam buku teks ke dalam tak apalah, tengok yang ni dulu, dia sama je dengan buku teks tu. Ni dah mudahkan sikit Okey, nak cari luas. Okey, kita tahu sini panjang unit meter dan lebar pun unit meter. Jadi kita dapat meter kuasa 2. Okey, yang ni pula panjang. Unit apa? Meter. Kita dulu. Oh, terang. Meter. Meter. 3 kali meter. Meter. Hello? Cikgu dengar ke? Ya. Cikgu lag jugalah cikgu. Dengar? Ya Allah, hai. Ya Allah, hai, kejap. Pen ni macam spoil pula. Okey, meter kuasa 3. Okey, yang ni pula cepat. GSIM, unit apa GSIM? Cikgu, skrin tak buka? Gerak. KG. Dah. Dia lambat sikit, biasalah orang tua kan. Okey, GSIM unit apa? KG. KG. Okay, isi padu kita ambil yang ni. Meter cube Meter kan? kuasa Meter 3. kuasa 3 kan? Yes, so akhirnya dapat apa? KG meter negatif 3. KG. Kuasa negatif 3. Meter negatif 3. Pandai. Okey. Ya, pandai. Sesaran unit apa sesaran? Sesaran tu jarak lah. Meter. Oh, Ya, meter. meter lah. Meter. Ya, meter. Okey. Sakit hati kan dengan pen ni? Sabar. Okey, masa adalah saat. Jadi apa unit dia? Meter. Saat. Alright. Apa hal ni cikgu tekan apa sebenarnya ni? Sekejap ya kanak-kanak Ribina. Inilah dugaan macam mana. Oh, masa sebelum ni korang tak ada belajar fizik lagi lah Ya. Saya dapat tugas lain. Ya. Oh, dah belajar dah? Ada yang tak, ada yang dah. Kelas STEM Oh, tak dah. ada yang pindah-pindah kelas kan? Betul. Faham. Okey, GSIM yang ni, KG. Untuk momentum GSIM, KG. Okey, darab dengan velocity dengan hal laju yang ni. Mana hal laju kita? Ni. MS negatif 1. 1. Okey, MS. Ya Allah, kenapa sensitif nak budak lah ni Kejap Kita pegang atas ikut. Okey. MS negatif 1. Okey. Pecutan pula perubahan hal laju. Hal laju kita yang bawah ni. MS negatif 1. MS negatif 1 bahagi dengan masa. Meter saat ni 1. 1 ni pindah atas ditolak kan? Jadi jawapan kita Cikgu? MS negatif 2. Dapat tak? Dapat. Okey. Nombor 7. GSIM. KG. Pecutan. MS negatif 2. Yes. Okey. Nak cari tekanan? Daya. Daya yang tadi ni lah yang ni. Okey, daya kita KG. MS negatif 2. Okey, luas. Meter kuasa 2 kan atas kali tu? Meter kuasa 2. Okey, meter kuasa 2. Okey. Apa benda ni? Sekejap Okey. Okey, meter kuasa 2. Jadi macam mana? Apa jawapan kita yang akhir? M ni naikkan ke atas jadi apa? Negatif.
Negatif 2. Okey, jadi itu yang kesimpulan dia. Kg, S negatif 4. okey, M ni yang asal tu 1 kan? Jangan sensitif pula lah pen ni. Okey, sekejap Okey, M yang atas tu kuasa 1. Alah, angin pula lah dengan pen ni. Sekejap ya. Okey, M kuasa 1. Nak baling boleh tak pen ni? Sekejap Sabar. Tuan tengah sabar lah ni. Aduh, sebaiklah sabar sikit. Sabar sikit je lah. Okay. M kuasa 1. Kau tengok. Cikgu kira kat sini lah Sini bawah sangat dia macam sensitif kot. Okay. Kg M kuasa 1. S negatif 2. Dan M tu kita naik atas kan? Jadi M tolak, ya Allah. Sekejap M negatif 4. M negatif 2. Okay, M. Apa benda? Kejap, cikgu cabut ni balik. Dia punya degil ya. Boleh tahan juga. Korang kimia dengan admit dah belajar dah Kimia dah, admit Kimia dah. Belum. Okay, M kuasa negatif. Kimia belum. Okay. So negatif 2, 1 akan jadi apa? Ini awak belajar indeks dulu kan, matematik kan? So kita dapat Kg M negatif 1 tolak 2 dapat apa? 1 ke? Dapat negatif 1 kan? Ya Allah, negatif 1 S negatif 2. Okay. Buruknya tulisan. Tak apalah. Okay, so kita tengok betul tak kita buat? Okay, betul. Ini nama grammar dia Newton, okay? Ini nama grammar dia Pascal. Dia sama je, okay? Kadang-kadang soalan minta dalam dalam unit Pascal. Kadang-kadang dia minta dalam SI unit asas, kena pakai yang ni tau. Kena pakai yang kita dapat ni. Yang ni. Okay, tak boleh guna Pascal. Okay? Okay, yang ni pula. Daya kita dia apa daya? Cikgu terkeluar ke? Tak. Tak. Okay, daya tadi apa? Hello. Ya. Cikgu okey? Okey. Daya kita tadi mana Cikgu daya? ada lepas tu dia lag. Okay. So daya kita yang ini kgms negatif 2. Okay. kgms negatif 2 darab dengan sesaran kita unit apa? Sesaran? Meter. 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 Okay, betul. So, jadi balik perangai betul lah. Kuasa 1 ni kuasa 1. Jadi jawapan kita apa? Kg. Kg M kuasa 2. S kuasa negatif 2. Okay. Ataupun, ya. Boleh tak? Cikgu hilang ke? Tak. Hilang. Okey, tak apa nanti cikgu dia macam tersekat-sekat ni. Sekarang dah okey belum? Okay. Naik sikit. Okey. Alright, so kalau yang ni nak cari kerja sama macam atas tadi. Kg M2 S negatif 2 bahagi masa kita S kuasa 1. Jadi kita dapat Kg M kuasa 2 S negatif 2. Ini pindah atas jadi tolak 1 kan? Okey, jadi dapat Kg M kuasa 2 S kuasa negatif 3. Okey, kita check. Betul tak? Ataupun ini joule. Alright. Ini power watt. Alright, boleh tak? Ini yang cikgu buat panjang-panjang ni adalah daripada kuantiti asas. Okey.
Dan dia ada nama khas dia lah. Contohnya kalau kerja, Joel, kalau kuasa, Ward. Okay. Teruskan. Okay, yang ni ada latihan cikgu bagi. Kejap cikgu cek balik. Mana dia latihan cikgu? Korang okey ke? Okey. Risau. Maknanya first time jumpa kan. Sekejap ya, nak bagi latihan ni, tak sabar nak bagi latihan ni. Mana latihan cikgu ni? Kan cikgu send dekat group Sekejap, cek dulu. Mana dia? Siapa yang dah buat latihan? Belum. Latihan rapat mentah. Belum. Oh, belum. Belum. Alright, tak apa. Ni latihan dia. Yang ni sekejap macam nak bagi latihan kat korang macam ni? Macam nak kena salin ke? Cakap seorang pula Print. Sekarang lah cikgu bagi latihan ni kat korang banyak ni sebenarnya. Cikgu rasa latihan ni boleh juga print. Okey, rumah siapa ada printer? Ada tak printer kat rumah korang? Ada. Ada. Kalau yang tak ada tu kan, korang boleh minta kawan-kawan print, korang photostat lah kan. Nak usaha tu kena ada usaha lah nak berjaya kan. Okey, kan cikgu bagi lah latihan ni kat korang Okey, tengok dulu. Ada jawapan dah kau. Okey, kita terus masuk dengan kuantiti skala dan vektor. Pernah dengar tak benda ni? Kuantiti skala, kuantiti vektor. Pernah dengar? Tak pernah. Okay. Alright. Dah cikgu cek dalam muka surat 9. Tengok buku teks muka surat 9. Okey. Apa maksud kuantiti skala dan apa maksud kuantiti vektor? Alright. Okey, tengok sini. Okey, murid-murid sila berkumpul di tengah padang. Ini sama macam dalam buku teks. Okey, dan lari mengikut arahan saya. Okey, situasi 1, lari sejauh 50 meter. Okey. Lari sejauh 50 meter ke arah pokok. Apa beza dua gambar ni? Gambar pertama macam berterabur. Maksudnya Gambar kedua tu dia sala. betul. Maksudnya yang situasi 1 tu suka tingkau lah nak pergi mana, janji 50 meter. Tapi yang kedua tu dia bagi tempatnya, dia bagi arahnya, arah pokok. Jadi dekat sini kan ada perbezaan. Ini tidak mempunyai arah, yang situasi 2 mempunyai arah. 50 meter ni apa? Sasaran. Unit. Ya, ada magnitude dan ada unit. Yang ini ada magnitude, ada unit dan juga ada arah. Arah dia adalah pokok. Nampak tak beza dia? Okey, so kita tengok kat sini. Kuantiti skala dan kuantiti vektor. Okey, Rajah menunjukkan dua situasi semasa pendidikan jasmani. Dalam kedua-dua situasi tersebut, guru mengarahkan murid-murid berlari sejauh 50 meter dan kita dah bagi apa perbezaan antara dua gambar ni, dua situasi ni, okey? Jadi, yang pertama tadi cuma ada magnitude sahaja, tapi situasi yang kedua mempunyai magnitude dan juga arah. Okey. Okey, tengok yang ni. Cerita apa ni? Okey, pada suatu pagi Puan Loh memberitahu murid-murid bahawa beliau telah menyembunyikan sekotak coklat di kawasan sekolah. Jika mereka dapat mencari coklat itu, mereka dapat menikmati coklat itu. Puan Loh kemudian memberi mereka selai kertas yang tertulis arahan untuk mencari coklat. Arahan itu adalah seperti berikut. Dari tempat Puan Loh berdiri sekarang berjalan 5 meter. Ada apa kat sini? Arah ada tak arah? Ada. Okey. Dia kata berjalan 5 meter. Tak tahu ke arah mana kan? Okey, kemudian dia kata jalan lagi 3 meter. Jalan lagi 5 meter. Jalan lagi 8 meter. Akhirnya 9 meter. Jadi, dapatkah murid-murid itu mencari coklat yang disembunyikan? Boleh ke? Tak. Dia cakap tak? Sebab tak ada arah. Macam mana nak dapat makan coklat tu kan? So, kalau Puan Loh bagi arahan macam ni,
berjalan 5 meter ke arah barat, utara, selatan, timur, barat. Okey, kemudian 3 meter lagi arah selatan, 5 meter lagi arah barat, 8 meter lagi arah selatan dan akhir sekali 9 meter arah timur. Kalau dibagi arah, murid-murid akan lebih terarah. Jadi dia dapatlah menikmati coklat. Okey. Arahan lebih jelas kerana ada arah. Okey. So, kuantiti skala, kuantiti fizik yang mempunyai magnitude sahaja. Maksudnya 50 meter, 1 meter. Tapi kalau kuantiti vektor yang mempunyai magnitude dan juga arah, 50 meter ke arah kanan, 50 meter ke depan. Okey, boleh faham tak yang ni? Kuantiti skala dengan kuantiti vektor. Boleh tak? Faham. Boleh. Okay, bagus. Next. Okey, jom kita tengok. Cuba korang baca-baca dulu. Kita tengok mana magnitude, mana arah. Okey. Berjalan 500 meter, anda akan jumpa kedai. Ada dua-dua ke? Tak. Tak ada. Ada apa? Magnitude. Kecil. Nikit je. Alright. Berjalan 50 meter ke kiri dari simpang dan anda akan jumpa kedai. Dua-dua. Ada dua-dua. Ada Ada dua. dua-dua. Okey, kemudian suhu bilik ini ialah 25 darjah. Suhu ada arah ke? Suhu dan darah? Okey, ada magnitude je. Okey, 60, lokasi air hitam ialah 60 km arah barat daya Johor Bahru. Dua-dua. Dua-dua Dua. ada. Pandai. Kuasa mentor 80 watt. Magnitude. Magnitude sahaja. Yes, magnitude Magnitude. sahaja. Contohnya kita punya charger tu, cuba tengok berapa watt. Ada arah ke dia? Tak. Tak Tak ada. ada. Boleh kau baling dia, betul? Cikgu, Ah, nak masuk. okey kejap Orang cakap dengan dia, orang nak balik lah. Dia baru nak masuk betul lah. Dah, selamat dah masuk. Okey, dah masuk belum tu? Siapa tadi yang nak masuk tu? Syahid. Dia dah masuk belum tu? Dah Syahid tu? Tolong accept Syahid. Oh, okey lah. Hasiahnya nak Syahid. Syahid, ada tak? Diam je. Dah tidur ke? Belum ada lagi. Tu Kalau siannya. Sekejap. Semua dah ada kot? Syahid, ada tak Syahid? Tak ada. Semua member tak boleh masuk. Okey, sambung lagi sikit Sambung lagi sikit. Alright. Sekejap lagi kan korang nak pergi masjid kan? Oh, dah pergi masjid dah. Okey. Next. Okey. Beri lagi kuantiti skala dengan vektor. Dah masuk belum? Dah kot tu. Okey, jadi macam-macam lah boleh bagi contoh kat sini. Kalau kita pergi sekolah kan? Okey, cuba korang bagi contoh. Kalau kita pergi sekolah, apa yang kita boleh buat dengan, apa kuantiti skala dia? Jarak. Jarak berapa meter awak nak? 200. Okey, jarak katakan 500 meter. Tu. Kalau kuantiti vektor kita nak tukar macam mana? Parau. Okey, 500 meter ke kanan. Ke kanan, Ke arah barat. ke arah barat ke, maksudnya di sebelah Petronas ke, ada arah dia. Okey. Jarak lah contohnya, jarak, kuantiti skala. Okey, alamak, apa beza jarak dengan sesaran? Bukan sama ke? Siapa kata sama? Lain. Apa yang lain? Tak sama. Apa yang tak sama? Kalau jarak macam mana? Garis lurus. Yes. Contoh, ni rumah awak, ini sekolah. Kalau jarak kan, kau lalu belakang apa tu nama dia? Belakang medan, kau lepak-lepak dulu kan. Pusing. Okey. Loceng nak bunyi baru masuk sekolah. Faham? Tu jarak. Kalau sesaran adalah jarak yang terpendek daripada rumah awak ke sekolah di atas peta. Okey, jadi rumah awak ke sekolah. Jarak terpendek di atas peta.
Ini adalah sesaran. Ini adalah jarak. Unit dia sama tak dua-dua ni? Sama. 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 Cuma jarak tidak mempunyai arah tetapi sesaran mempunyai arah. Arah. Yes. Next, jisim. Jisim kita 50 kg, 60 kg. Mana ada jarak? Tapi jisim lawan dia apa? Yang mempunyai arah. Berat. Yes, good. Berat kita semua menuju ke bawah iaitu arah tarikan graviti. Graviti. Yes, good. Suhu. Kalau 60 darjah, 60 darjah Celsius, 60 darjah Celsius lah. Okay. So masa 1 minit, 1 jam. Okay. Laju. Apa formula laju? Itulah tak tahulah, tak bayar bil kod Okey, apa formula laju? Jarak bagi masa. Yes. Jarak bahagi masa. Jarak kuantiti skala kan, nampak tak? Okey, masa pun kuantiti skala. Jadi laju kita adalah kuantiti skala. Laju lawan dia apa? Laju lawan Lambat. apa? Perlahan. Kalau Lambat. laju, okey nak tanya awak. Laju dengan hal laju sama tak? Tak. Lain. Apa formula untuk hal laju? Apa formula hal laju? Sesaran Bagi Jarak masa. bagi kan. masa. Sesaran kuantiti Masa. apa? Vektor kan? Bagi masa. Jadi, jadi hal laju pun adalah kuantiti vektor. Okey, macam mana cikgu nak cari pecutan? Apa formula pecutan? Isi padu bagi masa. Okay. Sekejap. Try again, pecutan. You all dah belajar kan? Formula pecutan kan? Siapa cakap jarak bagi masa? Hal laju Tak. Laju bahagi akhir. Jarak masa. masa. Yes. Hal laju akhir tolak hal laju awal bagi masa, betul? Betul. Bermaksud pecutan. Betul. Betul. Hal laju bagi masa. Hal laju berada di mana? Vektor. Jadi pecutan berada di mana? Vektor. Vektor. Boleh tak Kak Kana? Boleh? Boleh. Boleh apa you? Okey. Boleh. Boleh tak? Boleh. Okey, alamak. Boleh. Pernah dengar tak momentum? Tak. Tapi pernah dengar lah. Tapi biasa kita dengar momentum pemain ni sangat tinggi. Momentum pelajar untuk mengambil SPM tahun ni merudum. Faham tak? Okey, Right? Itulah kita doakanlah tahan. abang berjaya kan. Okey, momentum mempunyai arah dan juga magnitude. Okey. Momentum ni kita akan belajar detail lagi pada bab 2 nanti. Okey. Daya tolak barang ke kanan. Ada magnitude, ada arah. Angkat barang, ada magnitude, ada arah. Okey, so daya mempunyai arah dan juga magnitude. Tekanan. Tekanan pun ada. Tengok balik formula yang depan tadi. Tekanan, ada tak formula tadi? Okey, tekanan adalah daya bahagi dengan A ni ada luas. Jadi daya tu dengar tak? Dengar. Boleh? Ya. Biasa kena buat kelas kat bawah lah. Biasa buat kat atas okey je. Mungkin malam ikut. Dengar. Main mengecut. Kau dengar? Okey, jadi tekanan adalah kuantiti vektor. Okey. Kuasa kuantiti skala. Okey, kuasa contohnya kita punya charger tu 50 watt. Jadi di mana ada arahnya kan? Luas panjang darat lebar, tak ada arah. Okey, dah habis. Tu je, senang tak? 1.1, 1.2 simple je. 1.1 tadi adalah pengukuran kuantiti fizik yang mana, apa maksud kuantiti fizik tadi?
Apa maksud kuantiti fizik tadi? Nak tentukan Oh. Kuantiti fizik adalah kuantiti yang boleh diukur. Boleh diukur, alright. Okay, so kita belajar pasal kuantiti asas dan kuantiti terbitan. Kuantiti asas cuba sebut apa kuantiti asas yang awak ingat, jangan tengok nota. Masa. Okay, lagi? Berat. Yeah, Panjang. Suhu. Same. Lagi? Tinggi. Lagi? Mampat. Apa? Keamatan. Keamatan, luminosity. Lagi? Okay. Arus Ya. elektrik. Panjang. Okay, arus elektrik. Lagi? Suhu. Suhu. Lagi? Apa? Masa. Punya masa kan? Okay. Awak cek balik kuantiti asas, kemudian kita buat kuantiti terbitan yang gabungan antara kuantiti-kuantiti asas dalam sama ada secara pendaraban, pembahagian ataupun kedua-duanya sekali. Okay. So, dan kita belajar juga 1/2 kuantiti skala dan juga kuantiti terbitan. Okay. So kita dah tamat untuk hari ini. Latihan juga akan bagi kemudian dekat dalam grup. Okay, jadi minggu depan kita akan masuk penyiasatan saintifik. Kita akan belajar jenis-jenis graf. Kita akan belajar macam mana mencari kecerunan. Okay. Sebenarnya ada eksperimen tau, tapi itulah. Kan? Awak pernah tak buat eksperimen yang bandur tu? Panjang bandur. Pernah. Pernah. Yes. Pernah. Awak ambil berapa kali bacaan kalau untuk panjang bandur tu? 3. 3. 3 kali, kemudian kita mencari dia punya purata, betul tak? Betul. Cari Betul. tempoh, kemudian kita buat graf. Okey, awak pernah lakar graf tak? Pernah. Pernah. Pandai cari kecerunan tak? Pernah dengar tak kecerunan? Pernah. Formula tak ingat. Okey, macam mana nak cari kecerunan? Klik. Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Ingat tak? Ingat. Tak. Ingat. Mana nak ingat? Okey. Alright. Okey. Jadi cikgu nak tengok muka semualah. Nak kenal juga kan. Nanti kan selisih tengah jalan kan tak kenal. Siapalah Nia. Okey, on lah kamera belakang. Dadah, cepat. Nanti kan jumpa kat sekolah tak kenal kau ada murid Tunggu cikgu. sekali ke cikgu? 1, 2, 3. Kat lah. Live meeting. Kau tengok MSI Auto. Siapa ni? Okey, tak apalah tak kisahlah. Okey, jadi kita akan jumpa kat sekolah, tak tahu bila kita akan naik sekolah. Dan memang akan dimulakan dengan tingkatan 5. Awak ni saya tak tahulah, mungkin bulan 3 juga ke atau tak tahulah. Okey, harap-harap kita dapat masuk awal lah sebab banyak eksperimen yang kita nak buat dekat lab. Okey, cikgu nak tanya, awak ni memang betul-betul ke minat sains? Minat. Minat sangat. Bayu ni susah tau. Senang cik. Minat tapi tak mahir. Tak apa cikgu, kalau minat tak apa. Tak Okey. tahu. Kau tunggulah bab 2 kan. Kau tunggu bab 2 Okey, tapi tak apa, bukan nak takutkan awak. Okey. Awak boleh sebenarnya. Awak boleh tapi dengan syarat awak jangan malas. Awak kena banyak buat latihan. Fizik ni bukan setakat macam untuk lulus exam je. Dalam kehidupan kita ni banyak kita apply konsep fizik. Awak sedar dengan tak sedar je. Okey. Jadi cikgu harap kelas ni boleh kekal macam ni, boleh catch up apa yang cikgu-cikgu ajar, especially subjek sains, science stream, fizik, kimia, bio and math. Okey. Ingat kalau kita masuk kelas sains, niat kita jangan nak tunjuk-tunjuk yang kita ni, alah aku budak sains, aku pandai. No Kalau masuk kelas sains tapi gagal semua, tak ada gunanya. Alright? Sebab untuk KSSM, kertas kita ada 2 kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1 40 markah, kertas 2 100 markah.
Maksudnya bukan, kertas satu 50 soalan, 50 soalan. Kertas dua ada bahagian A ada 7 soalan, bahagian B 2, bahagian C 2. Esei. Bahagian B dan bahagian C adalah esei. Okey, dan jumlah kertas dua, jumlah kertas dua adalah 100 markah. Okey. Dan bermula tahun 2021 di mana senior awak, okey, tahun ni punya SPM akan ada amali, ada ujian amali. So awak pun samalah. Ujian amali ni dia macam ni tau. Dia bagi tiga subjek sains sekali punya eksperimen. Contohnya kimia, bio dengan fizik. Ada tiga soalan. Katakanlah soalan pertama tu eksperimen fizik. Cikgu, saya tak dengar apa-apa cikgu. Suara cikgu macam robot. Ya ke? Sekejap cikgu cas ni buat bateri. Orang ni. Jadi manis. Bateri. Sekejap Hello? Ya, kejap. Dengar tak? Dengar. Saya dengar. Sekejap cikgu cuba hotspot jap Hotspot lagi sekali lah. Mana dia? Okey, hotspot. Jadi tiga-tiga tu awak kena buat. Okey, clear. Tiga-tiga eksperimen tu awak kena buat. Tak sama dengan kawan-kawan awak kat sebelah. Jadi kalau awak tak pandai buat eksperimen, macam mana Cikgu, cuba cikgu hilang agak. Ya. Kamera pun hilang. Sekejap, sabar. Okey belum? Dah. Nak cas import lah cas ni laptop. Okey, jadi awak akan ada amali dan kertas 1 dengan kertas 2 lah. Dan KBSM berakhir pada tahun 2020. Jadi abang-abang awak akan ambil exam pada tahun ni. Ada orang ada kertas 3. Kertas 3 diorang adalah bertulis amali. Macam awak, contoh kan ada 3 eksperimen, awak kena buat sendiri report masa tu tau. Awak buat eksperimen, buat eksperimen dan awak kena buat report masa tu juga. 3 eksperimen. Dan orang selepas awak pun tak akan tahu eksperimen apa yang awak buat masa tu. Sebab awak kena kuarantin. Bila habis semua baru awak boleh balik rumah. Dia macam tu punya kalau kita ada ujian amali. Okey. So tak apalah, untuk malam ni cikgu tamatkan di sini. Cikgu akan bagi latihan. So cikgu harap awak dapat baca dulu topik selepas ni. Kemudian baru bila kita belajar tu awak dah boleh, dah dapat lah. Okey. Jadi nota pun sama, siapkan nota bab 1. 1.1, 1.2 dan sampai 1.2 sahaja. Penyiasatan saintifik. Okey, boleh tak buat nota? Boleh. Dipandukan nota yang tadi pun tak ada masalah. Buatlah kemar-kemar cantik-cantik asalkan awak faham. Alright? Okey, jadi terima kasih sebab hadir. Jaga diri baik-baik, okey? Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Salam. Okay, minta Terima maaf kasih cikgu. kekurangan masa kita buat kelas ni. Minta maaf tau. Tadi patutnya berbahaya tapi tak apa. Okay, sama-sama. Dah boleh live Dah boleh live dah. Okey. Type auto ni siapa ni? Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama, adik manis. Cikgu. Sama-sama. Alright, you're welcome. Bye-bye. Cikgu. Okay, sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Lim Jing Yi. Bye-bye.